Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kumpulan saya akan menerangkan tentang analisis teks penulisan akademik. Kumpulan saya terdiri daripada dua orang ahli, iaitu Alfa Alfin Kamilah binti Nasruddin dan saya, Siti Nur Munirah Hayadi binti Masrum. Kami berdua dari kelas Bahasa Melayu 2, program PISMP Persediaan Ambilan Jun 2023, Keluaran 2028. Pertama sekali, menganalisis berfokus kepada keutuhan wacana. Apa itu keutuhan wacana? Sebelum itu, utuh bermaksud tidak rosak. Keutuhan bermaksud kesempurnaan, manakala wacana pula bermaksud suatu kesatuan idea. Justeru, keutuhan wacana bermaksud satu kesatuan idea yang sempurna. Keutuhan wacana dapat dikesan melalui susunan yang berturutan dan teratur dalam sesuatu wacana. Berikut merupakan lamas sesawang bagi teks jurnal yang dianalisis. Jenis-jenis keutuhan wacana. Terdapat beberapa jenis hubungan bagi keutuhan semantik yang terdapat dalam jurnal yang dikaji. Antaranya ialah hubungan sebab dan akibat. Kedua, hubungan sebab dan hasil. Ketiga, hubungan sebab dan tujuan. Keempat, hubungan syarat dan hasil. Kelima, hubungan latar dan kesimpulan. Analisis hubungan sebab dan akibat. Berdasarkan petikan, negara Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai pelbagai etnik dan suku kaum. Dasar penjajah ketika era kolonial telah menyebabkan berlaku konflik antara kaum di Malaysia. Baiklah, berdasarkan ayat di atas, jenis keutuhan wacana dalam ayat tersebut ialah keutuhan semantik, iaitu hubungan sebab dan akibat. Hubungan sebab dan akibat menunjukkan bahawa disebabkan sesuatu perkara akan menyebabkan sesuatu perkara yang lain. Contohnya dalam ayat tersebut, iaitu disebabkan dasar penjajah ketika era kolonial, ianya telah menyebabkan konflik antara kaum di Malaysia. Seterusnya ialah analisis hubungan sebab dan hasil. Berdasarkan petikan, jenis keutuhan wacana dalam ayat tersebut ialah keutuhan semantik, iaitu hubungan sebab dan hasil. Hubungan sebab dan hasil ialah menunjukkan bahawa disebabkan sesuatu perkara akan membuahkan sesuatu hasil. Contohnya dalam ayat di atas, iaitu disebabkan kewujudan konsep negara bangsa di Eropah yang bermula apabila berlakunya zaman pencerahan, iaitu masyarakat menentang golongan gereja pada ketika itu, hasilnya telah mewujudkan pentadbiran yang berbentuk sekular, iaitu pengasingan kuasa antara gereja dengan pentadbiran negara. Berikut merupakan analisis hubungan sebab dan tujuan. Berdasarkan petikan, kerajaan terus berusaha keras dalam memastikan bahasa Melayu menjadi medium utama sebagai alat komunikasi dalam membina negara bangsa. Hal ini selaras dalam usaha untuk melahirkan satu bangsa, satu bahasa dan merealisasikan dasar kerajaan, iaitu memartabatkan bahasa Melayu, mengukuhkan bahasa Inggeris. Berdasarkan dua ayat tersebut menunjukkan keutuhan semantik, iaitu hubungan sebab dan tujuan. Dua ayat ini menjelaskan usaha kerajaan dalam menjadikan bahasa Melayu menjadi medium utama alat komunikasi adalah bertujuan untuk melahirkan satu bangsa, satu bahasa serta untuk merealisasikan dasar kerajaan. Petikan seterusnya, pengenalan wawasan 2020 juga menjadi permulaan kepada pembentukan negara bangsa Malaysia yang lebih serius. Untuk membentuk negara bangsa yang sesuai dengan Malaysia, penulis ingin menggunakan pendekatan konsep pemerkasaan penggunaan bahasa Melayu sebagai konsep utama untuk membina negara bangsa Malaysia. Baiklah, berdasarkan dua ayat tersebut, menerangkan bahawa pihak kerajaan telah memperkenalkan dasar wawasan 2020 bagi tujuan untuk membentuk negara bangsa Malaysia. Seterusnya, bahasa mempunyai banyak fungsi dalam perkembangan budaya berdasarkan keperluan semasa.
Menurut Hartman dan Stock 1976, bahasa digunakan untuk menggambarkan sesuatu, fungsi representasi untuk menyampaikan maklumat antara anggota masyarakat, komunikatif, penerimaan daripada pendengar, fungsi apelatif, untuk menyatakan dan mengujarkan perasaan, fungsi ekspresif, atau memberikan penaklukan intelektual, fungsi kognitif. Berdasarkan dua ayat tersebut menunjukkan keutuhan semantik, hubungan sebab dan tujuan. Dua ayat tersebut menerangkan tentang tujuan atau fungsi bahasa digunakan. Berdasarkan ayat di atas, bahasa digunakan bagi tujuan untuk menggambarkan sesuatu, menyampaikan maklumat antara anggota masyarakat, penerimaan daripada pendengar, menyatakan dan mengujarkan perasaan atau memberikan penaklukan intelektual. Seterusnya ialah analisis hubungan perbandingan. Berdasarkan petikan, konsep negara bangsa di Eropah menekankan tentang hegemoni kaum dalam membentuk negara bangsa. Malaysia pula ingin membentuk negara bangsa dengan acuan sendiri yang terdiri daripada pelbagai kaum. Berdasarkan dua ayat tersebut menunjukkan keutuhan semantik hubungan perbandingan. Hubungan perbandingan ini ialah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sama ada perbandingan tersebut adalah positif atau negatif. Contohnya dalam petikan di atas, konsep negara bangsa di Eropah menekankan tentang hegemoni kaum dalam membentuk negara bangsa. Perbandingannya pula dibandingkan dengan negara Malaysia yang ingin membentuk negara bangsa dengan acuan sendiri yang terdiri daripada pelbagai kaum. Sehubungan dengan itu, seterusnya ialah analisis hubungan memperkuatkan isi. Berdasarkan petikan dalam kurungan, begitu juga dengan tamadun Arab yang mana pemerintahan tanah Arab serta zaman kegemilangan Islam menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab juga terus digunakan oleh para cendekiawan Islam dalam ilmu perubatan, sains, fizik dan sebagainya. Berdasarkan dua ayat tersebut, menunjukkan keutuhan semantik hubungan memperkuatkan isi. Hubungan ini menjelaskan sesuatu perkara dengan lebih terperinci, menggunakan fakta-fakta untuk memperkukuhkan sesuatu pernyataan. Contohnya seperti dua ayat tersebut. Ayat-ayat tersebut menerangkan bahawa bukti bahasa Arab telah digunakan ialah penggunaan bahasa Arab dalam ilmu perubatan, sains, fizik dan lain-lain oleh para cendekiawan Islam. Seterusnya ialah analisis hubungan amplifikatif, iaitu penghuraian. Berdasarkan dua ayat ini, iaitu Tun Dr. Mahathir dalam ucapan beliau pada tahun 1991 telah menekankan konsep negara bangsa ini. Hal ini demikian kerana negara bangsa merupakan medium untuk mencapai negara yang berdaulat, yang mana rakyatnya hidup bersatu padu tanpa dipisahkan oleh sentimen perkauman, agama, bangsa dan keturunan. Berdasarkan dua ayat ini menunjukkan keutuhan semantik hubungan amplifikatif atau juga dikenali sebagai huraian. Penghuraian. Hubungan amplifikatif, penghuraian berlaku apabila satu bahagian wacana memperkuatkan isi bahagian yang lain. Berdasarkan petikan, ayat kedua merupakan huraian lanjutan dan memperkuatkan lagi isi bagi ayat yang pertama. Seterusnya ialah analisis hubungan ibarat. Petikan di atas menunjukkan keutuhan semantik hubungan ibarat. Hubungan ibarat menggunakan kata ibarat yang menunjukkan perumpamaan untuk menjelaskan maksud kepada sesuatu yang dinyatakan. Petikan di atas menjelaskan walaupun perselisihan faham berlaku antara adik-beradik, namun lama-kelamaan tetap akan berbaik semula kerana hubungan adik-beradik adalah sangat bernilai. Persis peribahasa, carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum juga. Keutuhan wacana yang seterusnya ialah keutuhan leksikal. Hubungan dari segi leksikal ialah hubungan wacana berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Terdapat 6 hubungan leksikal. Pertama, antonim. Kedua, sinonim. Ketiga, himonim. Keempat, hiponim. Kelima, homograf. Dan yang keenam, polisem. Apa itu antonim? Antonim ialah kata-kata yang berlawanan makna.
Antonim merupakan perhubungan antara kata yang menunjukkan unsur yang berlawanan makna. Sinonim. Sinonim ialah kata-kata yang mempunyai makna yang hampir sama. Namun, sinonim berbeza dari segi nilai rasa dan penggunaannya. Sehubungan dengan itu, homonim. Homonim ialah perkataan yang mempunyai kesamaan dari segi ejaan dan bunyi tetapi mempunyai makna yang berbeza berdasarkan perbezaan konteks. Perkataan-perkataan tersebut yang sama juga tidak mempunyai sebarang hubungan. Selain itu ialah hiponim. Hiponim ialah makna umum yang merangkumi makna khusus. Sesuatu perkataan yang umum mempunyai hubungan kekeluargaan dengan perkataan yang mempunyai makna yang lebih khusus. Sehubungan dengan itu ialah homograf. Homograf ialah perkataan-perkataan yang mempunyai kesamaan bentuk ejaan tetapi tidak sama bunyi dan makna. Huruf-huruf yang membentuk perkataan tersebut adalah sama tetapi berbeza cara sebutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Alfin Kamilah binti Nasruddin. Saya akan melanjutkan perbincangan mengenai enam hubungan leksikal, iaitu polisem yang terakhir sekali. Polisem ialah kata-kata yang mempunyai kesamaan bunyi dan bentuk ejaan tetapi berbeza makna apabila digunakan dalam konteks yang berlainan. Baiklah, ini menunjukkan analisis keutuhan leksikal yang terdapat dalam teks penulisan akademik, iaitu perkataan suami isteri, perkataan mangkat, wafat dan perkataan mati. Perkataan mati, mangkat dan wafat ini merupakan hubungan leksikal jenis sinonim. Ianya bermakna ketiga perkataan tersebut mempunyai maksud yang hampir sama tetapi digunakan dalam konteks yang berbeza. Seterusnya, dalam teks penulisan akademik terdapat perkataan Melayu, Cina dan India. Perkataan Melayu, Cina dan India merupakan hubungan leksikal hiponim. Perkataan Melayu, Cina dan India menunjukkan makna yang khusus dan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan makna yang umum, iaitu kaum. Kaum Melayu, Cina dan India. Terusnya, saya akan membincangkan keutuhan gramatikal, iaitu proses gramatikal dalam sesebuah teks penulisan akademik. Sebelum itu kita perlu tahu maksud pengimbuhan, penggandaan dan pemajemukan. Pengimbuhan ialah kata yang terhasil melalui proses pengimbuhan dengan menggandingkan kata dasar dengan imbuhan tertentu. Terdapat 4 jenis imbuhan yang ada, iaitu imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan dan imbuhan sisipan. Okey, selanjutnya penggandaan. Penggandaan merupakan satu proses yang melibatkan pengulangan pada kata dasarnya, sama ada pengulangan penuh maupun pengulangan separa. Terdapat 3 jenis penggandaan dalam bahasa Melayu, iaitu penggandaan penuh, penggandaan separa dan penggandaan berentak. Akhir sekali, pemajemukan, iaitu proses merangkaikan 2 kata dasar atau lebih dan mewujudkan makna yang tersendiri, iaitu kata-kata yang dibentuk daripada gabungan 2 atau lebih morfem bebas dan makna kata yang baru dibentuk berlainan daripada makna yang asal. Proses gramatikal, iaitu pengimbuhan yang terdapat dalam teks ini ialah pengenalan, permulaan, pembentukan, membentuk, penulis, ingin, menggunakan, pendekatan.
Pada perkataan yang diwarnai warna merah menunjukkan imbuhan apitan dalam ayat perenggan tersebut. Manakala contohnya ialah perkataan pengenalan, permulaan, pembentukan, menggunakan, pendekatan dan penggunaan. Selain itu, pada perkataan yang diwarnai warna kuning, ia menunjukkan imbuhan awalan dalam ayat perenggan tersebut. Contoh perkataannya ialah membentuk, penulis, berhubung, dilihat, meluas dan mendalam. Terusnya, proses gramatikal penggandaan. Dalam teks ini terdapat banyak kata ganda yang ada. Contohnya dalam perkataan lebih-lebih, wilayah-wilayah, itu adalah penggandaan penuh. Maksudnya digandakan penuh perkataan itu. Contoh wilayah-wilayah, lebih-lebih. Selain itu kelompok-kelompok, bidang-bidang, undang-undang, cita-cita, sedalam-sedalam. Sedalam merupakan penggandaan berimbuhan, sedalam-dalamnya, sehalus-halusnya. Terusnya, proses gramatikal iaitu pemajmukan yang ada dalam teks penulisan akademik ini. Contohnya, perkataan negara bangsa, bersatu padu, taat setia, berbelah bagi. Terdapat beberapa kata majmuk pada teks di atas. Contohnya seperti yang dipaparkan ini. Terusnya, keutuhan fonologi. Terdapat 3 jenis keutuhan fonologi yang terdapat dalam teks penulisan akademik yang mantap. Contohnya, hubungan dari segi hentian suara atau kesenyapan, hubungan melalui intonasi suara, makna setiap ayat tersebut mempunyai hentian-hentian suara dan kesenyapan. Seterusnya, hubungan berdasarkan nada suara. Hubungan dari segi hentian suara atau kesenyapan berfungsi sebagai perbandingan antara dua maksud yang berbeza dalam suatu ayat yang sama. Seterusnya, hubungan melalui intonasi suara. Ia sangat berperanan yang penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. Terusnya, hubungan berdasarkan nada suara. Nada suara berperanan membezakan ayat yang dinyatakan mengikut beberapa situasi atau keadaan. Nada suara juga boleh membezakan emosi seseorang itu ketika bercakap, sama ada ia sedang marah, sedang gembira maupun dia sedang sedih. Kita dapat bezakan melalui nada suara beliau. Terusnya, hubungan dari segi hentian suara atau kesenyapan ini. Contoh dalam petikan ini, membaca guru. Bagi mengukur tahap penguasaan kemahiran membaca, guru perlu memahami tahap penguasaan dan tafsiran umum kemahiran membaca. Ia bermaksud guru mesti faham tahap penguasaan dan tafsiran umum kemahiran membaca sebelum ukur tahap penguasaan kemahiran membaca murid. Itu dalam petikan yang pertama. Dalam petikan yang kedua, dia dapat bezakan jika kita meletakkan hentian suara di berbeza tempat. Contohnya, bagi mengukur tahap penguasaan kemahiran membaca guru perlu memahami tahap penguasaan dan tafsiran umum. Ia bermaksud pembaca ni mesti faham tahap penguasaan dan tafsiran umum kemahiran membaca, iaitu kemahiran membaca guru. Ia menunjukkan perbezaan apabila perbezaan maksud apabila kita letak perbezaan hentian suara itu. Jadi kita perlu meletakkan hentian suara atau kesenyapan di tempat yang betul agar maksudnya tidak disalahfahami dan
tepat. Seterusnya, hubungan melalui intonasi suara. Contoh dalam ayat tersebut, intonasi suara berperanan penting lah sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. Contoh seperti ayat di bawah, kolonial mula bertapak di tanah Melayu sekitar abad yang ke-16. Ia merupakan ayat penyata. Namun jika intonasi suara kita berubah menjadi ayat tanya, ia akan berubah. Contohnya, kolonial mula bertapak di tanah Melayu sekitar abad yang ke-16. Ayat tersebut telah menjadi ayat tanya dan bukan ayat penyata lagi. Maknanya intonasi suara ini sangat penting untuk membezakan sama ada ayat tersebut ayat penyata ataupun ayat tanya. Seterusnya, analisis kemahiran membuat rujukan. Dalam penulisan akademik, sangat menitik beratkan gaya sitasi dan rujukan. Hal ini kerana setiap gaya penulisan mempunyai format dan peraturannya sendiri. Dengan adanya sitasi dan rujukan daripada semua sumber maklumat yang digunakan, ia dapat memberi kredit kepada penulis dan memudahkan pembaca untuk membuat rujukan atau mengesan suatu rujukan itu. Seterusnya, rujukan ini juga penting untuk menyokong hujah-hujah dalam penulisan akademik kita. Contoh sitasi yang ada dalam teks penulisan akademik yang kami pilih dalam jurnal yang kami pilih ialah, contohnya, menurut Nuriyah Muhammad 1999, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua Franca di kawasan Kepulauan Melayu telah wujud beratus tahun dahulu. Petikan di atas menunjukkan cara menulis sitasi bagi satu orang penulis. Manakala contoh menulis sitasi bagi dua orang penulis seperti yang dipetikan itu, iaitu Rosita Cik Hodi dan Hashim Musa, 2014, dan tutup kurungan. Terusnya, jika penulis lebih daripada 3 orang atau lebih, maka cara penulisannya adalah seperti contoh berikut, iaitu Rohaida ETAL 2020. Penulis yang mempunyai 3 orang atau lebih perlu meletakkan hanya satu nama penulis dan diikuti dengan ETAL, iaitu berdasarkan gaya APA yang terbaru, iaitu APA 7. Seterusnya, rujukan. Kita perlu meletakkan rujukan yang betul. Contohnya dalam contoh rujukan jurnal yang kami pilih, bagi penulis Melayu, bin atau binti tidak perlu ditulis, serta nama keluarga juga tidak diwarisi. Jika menulis rujukan bagi penulis Cina, maka seperti ini. Contohnya, yin.r.k.2012. Bagi penulis Cina, nama keluarga perlu diletakkan di hadapan sebelum menulis tahun terbit, nama buku atau edisi dan penerbit. Seterusnya, jika penulis itu penulis Inggeris, maka nama keluarganya perlu ditulis terlebih dahulu sebelum nama penulis orang itulah. Seterusnya, gambar-gambar di atas merupakan cara penulisan rujukan bagi bahan jenis buku. Penulisan rujukan bagi bahan jenis buku perlu menyatakan nama tulis, tahun terbitnya buku itu, judul buku dan penerbitnya siapa. Contohnya, Abdul Rahman Embong 2015, Negara-negara Bangsa, Proses dan Perbahasan, edisi yang kedua Bangi, penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Penulisnya Abdul Rahman Embong, yang kedua tu Asma Haji Omar, dan seterusnya.
Gambar-gambar di atas merupakan rujukan dan cara penulisan rujukan bagi bahan jenis jurnal. Penulis rujukan bagi bahan jenis jurnal hendaklah menyatakan nama penulis, tahun terbit, judul artikel jurnal, nama jurnal, nombor volume, siri dan halaman. Terusnya, gambar di atas menunjukkan penulisan rujukan yang bersumber dari dokumen daripada organisasi, iaitu secara talian, namun sama ada dokumen badan kerajaan atau berkanun atau swasta. Contohnya Kementerian Pendidikan Malaysia 2013, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, Putrajaya, bahagian pembangunan kurikulum. Akhir sekali, saya akan membentangkan kejelasan dalam penulisan. Maklumat utama kejelasan dalam penulisan adalah untuk memastikan mesej yang ingin disampaikan ini dapat ditulis dengan tepat dan berkesan. Ayat dalam penulisan akademik juga janganlah terlalu panjang dan boleh menimbulkan kekeliruan makna. Penulis harus menggunakan ayat yang singkat dan jelas, namun dapat difahami dengan baik, agar memudahkan pembaca memahami maksud yang ingin disampaikan. Penggunaan contoh yang tepat dapat membantu pembaca memahami huraian yang ingin disampaikan dengan lebih baik. Kemampuan penulis dalam mengorganisasi teks sangat penting untuk menghasilkan kejelasan dalam penulisan. Kejelasan dalam penulisan berfokuskan kepada dua jenis, iaitu kohesi dan koheren. Kohesi merupakan pertautan antara satu perkataan dengan perkataan yang lain untuk membentuk satu ayat yang dapat difahami oleh pembaca. Seterusnya, koheren pula penting untuk membantu pembaca memahami isi tulisan yang lebih mudah dan jelas. Koheren merujuk kepada kualiti teks yang tersusun, logik dan jelas, dengan idea yang padu dan bermakna, dan dapat difahami dengan jelas oleh pembaca. Contohnya dalam petikan perenggan di atas menunjukkan adanya kohesi dan koheren dalam ayat. Sebagai contoh, ayat hasil daripada peristiwa 13 Mei telah terhasilnya rukun negara. Selepas ayat tersebut diikuti dengan ayat huraian, ianya telah menunjukkan bahawa ayat tersebut mempunyai kohesi dalam penulisan. Selain itu, ditambah pula dengan penanda wacana, iaitu walau bagaimanapun, secara tidak langsung, ia lagi menjelaskan ayat tersebut. Huraiannya lebih mantap dan bermakna. Baiklah, itu sahaja pembentangan dari kami. Sekian, terima kasih.